Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, suara cikgu jelas tak? Jelas, cikgu. Okey, terima kasih. Okey. Baik, kelas pada minggu ini cikgu nak fokuskan masih lagi kertas 2, bahagian B bahagian B. Kalau kita tengok balik sebelum ni kita dah belajar kata tunggal, kata majmuk, kemudian bahasa Melayu standard, dan minggu lepas kita dah masuk bahagian rumusan. Okey, rumusan yang kita belajar minggu lepas tu ialah bahagian C. Jadi, cikgu nak tengok balik bahagian B Bahagian B ni menyumbang markah yang banyak Okey. Okey, semua nampak skrin tak? Nampak Okey. Okey, sebelum cikgu nak mula, cikgu nak tanya, dekat sekolah dah belajar belum? Jawab soalan pemahaman umum yang kita nak belajar hari ni. Komen dah belajar. Kalau belum belajar, komen belum belajar. Belum. Oh, ramai yang belum Okey, tak apa. Okey, tak apa. Okey, soalan pemahaman umum ni, dia lebih kurang sama je macam pemahaman umum peringkat UASA, Form 3 tu. Ingat lagi tak? Ingat kan? UASA kan? Soalan pemahaman. Okay, kalau ingat, dekat soalan UASA tu ada berapa bahan? Zafran, ada berapa bahan? 1 ke 2 bahan? Kan, macam peringkat SPM ni dia ada 2 bahan. Nampak? 2 bahan. Kadang-kadang 2 bahan, kadang-kadang 3 bahan. Betul Intan. Intan pula. Siti Nusara. Ya, ada 2 bahan. SPM pun sama juga, ada 2 bahan. Tetapi kadang-kadang dia letak 3 bahan. 3 bahan. Okey, contoh kat sini Ya, berapa ni? 135. Okey, kalau kat sini dia bagi 2 bahan. Bahan 1 tema kewangan, amalan menabung. Bahan 2 juga dia bagi tema kewangan, tema kewangan lah, sama amalan menabung. Lepas itu kamu dikendaki menjawab 4 soalan. Kalau USA ada berapa soalan kamu kena jawab? Ingat balik. USA ada berapa soalan kamu kena jawab? Ya, betul Zafran. Ada 3 je kan? Zafran, soalan 1 tentang apa? Kita nak compare dengan USA. Sebab cikgu tak nak kamu terikut-ikut yang waktu Form 3 punya. Soalan 1 tentang apa? Maksud kan? Betul tak Zafran?
Maksud ke ataupun jawapan dalam bahan? Ya, Ahmad Afiq betul. Perbezaan. Perbezaan tu maknanya jawapan dalam bahan. Betul, Ahmad? Perbezaan ataupun persamaan. Dia nak bandingkan bahan satu dan bahan dua. Ya, betul. Jadi jawapan dalam bahan kan? Soalan dua, Ahmad tentang apa soalan dua? Nilai. Soalan tiga, soalan kebat. Nampak? Jadi, apa yang Syuk nak bagi tahu kat sini, UASA dengan SPM, dia dah berbeza. Tak sama dah. Dia lain sikit. Okay. So, macam ni soalan dia. Soalan satu, okay, dengar Soalan satu, Allah. Dia tanya pasal maksud. Maksud rangkai kata. Contoh kat sini dia tanya maksud rangkai kata memerlukan komitmen. 2 markah. Itu soalan satu. Okay, memang macam tu format dia. Soalan dua, samalah macam yang Ammar beritahu tadi kan. Dia nak persamaan ataupun perbezaan. Kadang-kadang dia tanya direct terus. Nyatakan cara apa-apa-apa. Yang paling penting jawapan dalam bahan. Jawapan dalam bahan satu dan dua. So soalan dua ni jawapan dalam bahan. Jangan kamu fikir sendiri pula. Okay. Kalau dia bagi 3 markah, isi yang diperlukan hanyalah 2 saja. Lagi satu ialah markah bahasa. Faham? Tetapi cikgu galakkan murid-murid untuk bagi isi yang lebih. Bagilah 3 ataupun 4 isi. Supaya apa? Supaya ada jawapan tambahan. Kalau kamu bagi jawapan yang salah, pemeriksa akan ambil jawapan tambahan. Jawapan yang betul lah. Okay. Jadi saya tak galak kamu bagi isi tu cukup-cukup makan je. Dia nak 2 isi je. Bagilah 3 ataupun 4 isi. Soalan ketiga pula, soalan apa? Soalan kebat. Dia sama macam USA lah. Soalan kebat. Maknanya kamu kena bagi jawapan sendiri. Soalan keempat pun sama juga. Soalan kebat. Okay. Faham tak kelas? Keempat-empat soalan ini. Kalau faham, komen faham. Kalau cikgu ajar laju bagi tahu sebab kamu semua tak belajar lagi kan. Okey, Siti guys. Ada tak yang tak faham lagi? Tak apa, respon je. Jangan malu-malu. Cikgu boleh ulang balik, tak ada masalah. Kelas online berbeza dengan kelas fizikal. Kelas fizikal mungkin kita malu nak tanya kan. Kita malu boleh tanya kawan gelakkan ke ataupun cikgu marah ke. Tapi ke dalam online jangan malu. Cikgu lagi suka kalau orang bertanya. Okey, dah apalah faham Okey, kalau dah faham, kamu kena baca dulu bahan satu. Okey, cikgu minta seorang baca. Siapa nak baca? Saya cikgu. Okey, bagus Zafran. Okey, boleh baca semualah. Alang. Baik. Bahan 1. Sememangnya ada banyak cara untuk membuat tabungan. Namun begitu, terdapat satu cara mudah untuk menabung atau menyimpan duit, iaitu dengan mengikut warna duit. Cara ini sangat mudah tetapi memerlukan komitmen yang tinggi. Ada yang mengumpulkan wang kertas RM5 berwarna hijau atau RM10 berwarna merah sahaja.
Semuanya bergantung pada jumlah yang mahu dikumpulkan. Selain itu, amalan menyimpan tabungan di akaun bank juga merupakan satu inisiatif yang efektif bagi memastikan wang tersebut terjaga dan disimpan dengan selamatnya. Ada juga tabungan yang dibuat melalui skim pelaburan yang menjanjikan dividen yang tinggi. Oleh itu, amalan menabung perlu dijadikan instrumen untuk mendepani kos sara hidup yang semakin kompleks dan mencabar. Walaupun amalan menabung ini sangat baik, masih banyak golongan remaja yang memandang sepi faedah menabung. Oleh yang demikian, pelbagai pihak perlu membuka mata mereka tentang faedah menabung. Apatah lagi dalam era ledakan maklumat dan bahan industrialisasi kini. Okey, terima kasih Zafran. Baik, bahasan satu ni dia cerita pasal amalan menabung. Okey, jom tengok rangkap pula. Jom tengok peringkat pertama. Peringkat pertama ni dia cerita pasal apa? Cara untuk menabung. Kenapa dia sedangkan cara? Sebab kita ni memang ada satu sikap malas untuk simpan duit, kan? Bila dia simpan duit je, tiba-tiba kita teringin nak beli makanan tu, kita keluar balik duit kita, kan? Susah. Jadi, apa cara dia untuk, menarik kita supaya menabung, menyimpan duit? Dia simpan duit ikut mana tadi, ikut warna. Ikut warna kan? Macam ni, mengikut warna duit. Contohnya, ada orang dia suka simpan duit RM5, warna hijau. Kalau dia ada duit RM5 dalam apa ni, beg duit dia, dia akan simpan. Ada orang dia suka simpan duit RM10 warna merah. Kalau ada duit RM10 dalam beg duit dia, dia akan simpan macam tu. Kalau ada duit RM1 kan, dia tak simpan lah. Kalau ada duit RM10 dia akan simpan automatik. Itu style zaman cikgu lah. Zaman sekarang tak ada dah. Okey, perangai yang kedua apa lagi? Tadi dia simpan duit ikut warna. Perangai dua pula, dia simpan duit dekat bank. Dekat bank kan. Lagi senang. Apa lagi? Ada juga yang simpan duit melalui skim pelaburan. So dekat Malaysia ni ada 3 lah skim pelaburan yang dipercayai. Skim pelaburan tu investment, macam ni, contoh macam ni. Contoh macam ni, Apa tanya tadi? Ammar, okey Ammar. Okey, contohlah ni Amin. Nama ni Cikgu Amin, Okey, ni Ammar. Cikgu Amin ni, dia simpan duit 100 setiap bulan. Dia simpan duit 100 setiap bulan. Ammar pun dia akan simpan duit 100 setiap bulan. Tetapi Cikgu Amin dia simpan duit kat mana? Dia simpan duit dekat ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad. Yang ni satu tempat untuk kita melabur, untuk kita invest duit. Ammar pula dia simpan duit dalam tabung. Tabung ayam tu kan. Tetapi pada akhirnya, cukup setahun, Ammar punya duit tabung ada berapa? 1,200. Kan? Betul? Tetapi Cikgu Amin pula, dia dapat 1,280. Contoh. Jadi Cikgu Amin dia lebih RM80 berbanding dengan Ammar. So RM80 tu ialah dividen. Dividen, faham? Dividen tu macam keuntungan lah, dividen. Tapi Ammar tak ada dividen lah. Kosong dividen, tak ada dividen. Sebab dia simpan sendiri je. Dia tak melabur. Faham tak, Ammar? Okey. Selain ASB, ada juga yang menyimpan dekat KWSP. KWSP dividen pun tinggi juga. Cikgu silap tau.
Baru-baru ni cikgu dah 3 tahun jadi cikgu kan. Jadi cikgu dah tak mencarum kabel SP. Cikgu pula pergi keluar pula duit daripada kabel SP tu. Selang beberapa bulan, dalam 3 bulan dapat dividen kan. Rugi cikgu, tak dapat dividen. Sebab sudah keluarkan duit kabel SP tu. Nyesal cikgu. Cikgu dah rugi ribuan ringgit. Lagi satu, ada juga yang suka menyimpan melabur duit dekat tabung haji. Okay. Ini antara yang trusted lah kan. Satu lagi yang iklan kat TV. KAPB ni yang baru kan. Ingat tak ada iklan KAPB? Melabur dekat KAPB. Ini antara medium pelaburan yang dipercayai. Ada je tempat melabur yang lain. Contohnya Forex tu haram lah. Ada yang Forex kan. Ada yang melabur dekat bursa saham antarabangsa ataupun Malaysia. Tapi dia kena ada ilmu lah kan. Kena ada ilmu. Kalau kamu melabur tanpa ilmu, rugilah. Kan? Kawan cikgu. Dia main bedal, dia pergi melabur dekat mana tu tak ingat. Dia tak ada knowledge kan. Dia tak ikut kelas apa semua, dia rugi 10,000. Itulah. Sian dia. Okay dah. Itu saja. Perangan ketiga, dia beritahu remaja zaman sekarang ni dah mana sepi tu maknanya dia apa ni kita panggil, kurang mengamalkan faedah menabung. Kurang mengamalkan amalan menabung. Okay. Sebab remaja sekarang ni dia lebih suka berbelanja berbanding menabung. Dia lebih suka mengeluarkan duit berbanding menyimpan duit. Sebab apa? Sebab mereka tiada kesedaran. Okay. Itulah saja untuk bahan 1. Jelas semua bahan 1? Cikgu terangkan semua. Ledakan. Okey, era ledakan maklumat tu maknanya kita panggil macam ni lah, lambakan maklumat. Maknanya, kenapa berlakunya lambakan maklumat? Kenapa banyak maklumat masuk? Sebab kita ada internet. Kan? Sekarang ni semua dapat maklumat dengan cepat. Apa-apa info yang berlaku dekat dalam negara dan luar negara cepat je sampai kat kita. Sebab semua boleh akses internet. Zaman sekarang semua ada telefon pintar kan? Kan? Adik-adik kamu yang darjah 2 pun ada telefon pintar, handphone. Nenek datuk kita pun ada smartphone kan. Jadi apa-apa maklumat info cepat je sampai. Berbeza dengan zaman cikgu kan. Waktu awal tahun 2000 memang tak ada handphone. Ada handphone ada tapi handphone tak ada internet lah kan. Tak macam 2004, 2005 kan tak ada internet. Waktu tu nak laptop pun tak ada. Nak pergi access internet kena pergi cyber cafe cyber. Sekarang ni senang. Kan? Itu maksud era ledakan maklumat. Maknanya lambakan maklumat. Maknanya maklumat tu cepat sampai. Okey, dah. Itu saja. Bahan 2. Siapa nak baca bahan 2? Okey. Ingat nak baca. Amar boleh baca, Amar? Saya cikgu. Oh, Mat Rosa. Siapa ni? Kak Ya. A. Okey, Kak A bagus. Bahan Okey, 2. Ya. Pada usia semula remaja ini, jika mereka mampu menjadikan aktiviti menyimpan sebagai tabiat, itu perkara yang terbaik. Dalam konteks remaja, tempoh yang lama mendapat hasil yang banyak dan berkesan. Bagi remaja yang masih di alam pendidikan,
Proses menyimpan boleh dilakukan sebagai persediaan untuk kegunaan selepas tamat persekolahan nanti atau sebagai modal permulaan untuk memulakan kehidupan sendiri pada satu hari nanti. Aktiviti menyimpan bukan sahaja boleh dilakukan dalam bentuk simpanan wang ringgit, malah boleh juga dalam bentuk pelaburan dalam saham amanah atau hartanah. Cara yang paling mudah untuk menyimpan adalah melalui akaun simpanan di institusi kewangan seperti bank. Selain itu, simpanan dalam bentuk insurans juga boleh dilakukan oleh remaja sebagai perlindungan pada masa kecemasan dan sebagai simpanan jangka panjang yang berkesan. Okey, terima kasih Kak Im. Baik, tengok peringkat pertama. Okey, apa dia beritahu? Okey, dia berkata pasal apa dia tujuan untuk kita simpan duit. Apa tujuan? Tujuan dia untuk persediaan ataupun kegunaan selepas tamat persekolahan. Maknanya, tujuan kamu menabung sejak sekolah ni untuk digunakan lepas habis sekolah. Bila kamu habis sekolah, kamu pergi mana? Sambung pelajaran dekat mana? Matrikulasi, ada yang pergi asasi, ada yang pergi diploma, ada yang pergi mana-manalah. Kolej kemahiran ke kan. Jadi kalau nak sambung belajar memang kita perlukan duit. Zaman cikgu dulu tau. Cikgu lepas habis SPM, cikgu masuk form 6. Form 6 tu tak ada apalah kan. Free je. Bila masuk universiti, cikgu waktu tu masuk UPSI tau. Cikgu suka cerita UPSI. UPSI punya yuran mahal juga Waktu tu nak sambung di ijazah, berapa ribu kejap. Berapa ribu 2,400 tak silap. Waktu masuk. Semester pertama kena bayar 2,400. Satu semester bersamaan dengan 6 bulan. Yuran dah 2,400. Lepas tu, kita punya kelengkapan kita, kan, pakaian, apa semua tak kisahlah, buku ke, kan. Tu dah 1,000 lah. Kan? Kos pengangkutan, buatnya kamu belajar dekat jauh kan. Tempat yang jauh. Ada yang dapat belajar dekat UMS, kat Sabah, ada yang dapat belajar dekat Sarawak lah. Kan ada yang pergi UMK kat Kelantan kan. Pengangkutan dah berapa dah? Dah 300. Macam-macam lah duit belanja bulanan lagi. Sebab semester pertama ni kamu tak dapat lagi PTPTN. PTPTN tak dapat lagi. Jadi semester pertama tu kena guna duit kita sendiri. Semester kedua baru dapat PTPTN. Itu pun tak banyak pun bagi. Duit PTPTN tu memang cukup-cukup untuk bayar yuran. Kan? Maknanya duit makan sikit. Memang tak cukup PTPTN. Untuk zaman cikgu belajar dulu memang cikgu kerja part time. Cikgu kerja part time. Malam cikgu kerja kedai western. Ingat lagi. Semester 1 sampai semester 8 cikgu kerja. Cikgu jenis macam tak mengharapkan mak ayah lah. Kesian kan. Memang cikgu usaha sendiri. Jadi berapa dah? 2, 3. Lebih kurang 3,700 kena ada untuk masuk universiti. Sebab itulah pentingnya kamu menabung untuk membantu meringankan beban ibu bapa. Tapi jangan risaulah, kalau kamu nak masuk universiti, ada macam-macam bantuan yang kamu boleh mohon. Contohnya boleh pergi kat zakat. Zakat kan, zakat tak silap kalau diploma dia bagi 500, kalau ijazah bagi 700. Sekarang tak tahulah. Atau ada yang pergi dekat, mak lupalah. Setiap negeri kan, setiap negeri kamu kena boleh minta bantuan tau. Dekat pejabat parlimen ke adun ke, boleh dapat bantuan. Cikgu dulu pernah minta dekat Yayasan Perak. Yayasan Perak. Cikgu dapat 1,000. Zakat ni dulu cikgu dapat 700 tak silap. Cakap tu je lah bantuan
Tapi setakat yang cikgu tengok ni, antara bantuan yang paling banyak negeri Pahang dah silap. Banyak dia bagi duit. Pastilah. Okey. Jadi, cikgu pesan kat kamu menabung lah. Tapi kamu dah form 5 dah pun. Nak menabung macam mana? Dah form 4 kan? Sempat je. Paling senang, cuti sekolah ke, buatlah kerja part time. Kan, kamu dah form 4, ada lesen motor, buatlah GrabFood ke, Foodpanda ke kan. Baik, perenggan yang kedua. Okey, perenggan kedua dia kata nak simpan duit dekat saham. Ni cikgu dah explain lah kan. Ataupun tanah. Tanah ni untuk orang dewasa lah kan. Contohlah macam cikgu kan. Cikgu beli rumah harga, cikgu beli rumah harga 360,000. Cikgu beli tahun 2024. Tapi bila dah lepas 10 tahun, tahun 2034, harga rumah cikgu akan mencecah 500,000. Waktu ni cikgu boleh jual lah. Tapi cikgu tak dapat banyak lah sebab cikgu masih ada lagi baki loan untuk dibayar. Cikgu dapat sikit je lah. Kan, namanya surrender value. Dapat sikit je. Yang belajar account tahulah kan. Siapa belajar account? Account ke belajar perniagaan ke, tahulah. Okey, ataupun apa lagi? Simpan dalam bentuk insurans. Insurans tu untuk perlindungan kesihatan. Contoh cikgu kan. Cikgu ada ambil insurans AIA. AIA kan. Setiap bulan cikgu akan simpan, akan bayar duit insurans RM214. Apa kelebihan dia kalau cikgu ambil insurans? Kalau cikgu masuk wad, cikgu tak perlu bayar 1 sen pun. Insurans yang bayarkan. Sebab cikgu dah bayar bulanan ni. Okay. Ni pun satu bentuk simpanan juga. Simpanan untuk kita punya kesihatan ni. Sebab kenapa kita nak ambil insurans? Sebab hospital kerajaan pun tak boleh menampung jumlah pesakit yang ramai. Kan? Ada setengah penyakit kita kena tunggu giliran yang lama lah untuk dapat rawatan. Kan? Contohnya kalau kita kena penyakit masalah buah pinggang. Masalah buah pinggang ni banyak yang buat yang pergi buat dialisis, dia pergi dekat swasta. Kan? Kalau kerajaan memang susah sikit lah kan, buat ramai. Jadi kalau cikgu dah ambil insurans ni, cikgu boleh mendapatkan rawatan dialisis ni secara percuma. Bukanlah percuma. Maknanya kos dia tinggi, tapi cikgu bayar 214 je setiap bulan. Okay. So, itulah dia cara untuk menyimpan wang. Cara untuk menabung. Okay, jelas bahan dua ni? Okay. Senyap je. Tengah terawih tu. Berapa orang hari ni ramai. Okey, baik. Sekarang kita jawab soalan pemahaman. Mana ni
Hai, tengku conteng tu. Okey, tak apalah. Permulaan ni kita jawab sama-sama, Baik, soalan 1. Dia tanya maksud. Okey, berikan maksud kata-kata memerlukan komitmen. Okey, nanti cara nak jawab dia, kamu kena salin balik kepala soalan. Apa itu kepala soalan ni dia? Maksud rangkai kata memerlukan komitmen ialah, macam tu. Macam ni, Maksud rangkai kata memerlukan komitmen ialah apa dia? Apakah sinonim bagi perkataan memerlukan dan juga komitmen? Apa dia? Memerlukan tu apa dia? Memerlukan tu maknanya banyaklah, mementingkan boleh, mengkehendaki pun boleh. Mementingkan ataupun mengkehendaki pun boleh. Komitmen tu apa dia? Komitmen tu ialah perhatian ataupun tumpuan. Okey, tengok balik bahan 1 tadi. Cara ini sangat mudah tetapi memerlukan komitmen yang tinggi. Maknanya, mementingkan atau mengkehendaki komitmen, tumpuan yang tinggi. Maknanya, contoh kan Syarvin. Kalau Syarvin nak simpan duit, contoh Syarvin ni suka simpan duit RM5. Duit RM5 kan, duit hijau. Jadi, Syarvin kena bagi komitmen, kena bagi tumpuan yang tinggi. Dapat duit RM5 je, simpan. Dapat duit RM5 je, simpan. Maknanya, kena bagi perhatian lah kan. Tapi jenuh lah macam tu. Kan? Susah lah. Lagi senang kita dapat duit gaji tu, kita ambil 10% simpan. Tak payah nak tengok duit hijau, duit biru kan. Macam kamu kan, dapat duit belanja RM10, simpan RM2. Senang. Betul, betul, betul. Betul yang susah tu. Lagi senang, duit belanja kita dapat tu, kita simpan siap-siap. Okey. Laman cikgu belanja sikit je. Laman cikgu RM2 je belanja. Budak-budak sekarang ni RM10, RM20 belanja harian. Itu pun tak boleh menyimpan. Baik, soalan yang kedua, ini senang je. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan cara berkesan untuk menyimpan wang yang paling selamat. Apa cara untuk simpan wang dengan cara yang selamat? Jom tengok bahan 1. Senang je. Dah terang tadi dah. Apa dia? Kamu boleh gariskan ni, pakai annotate ni. Gariskan je. Tak perlu tulis, nanti penat. Apa dia cara paling selamat untuk simpan duit? Kalau kita simpan duit kat tabung, tak selamat. Cikgu dulu simpan duit kat tabung, kena curi. Ada cikgu curi. Tengok dah kosong dah. Dia pandai, dia curi, dia balik kampung. Jumpa. Apa cara paling selamat nak simpan duit dekat bahan 1 ni? Kalau jumpa, boleh buka mic. Buka mic ke, nak gariskan ke, nak komen ke. Ya, ada jumpa. Ramai budak baru ni. Wan Harith.
Animastika. Wish. Sorry cuba dah sempat nak penalan Picture. Okey. Baguslah Haris. Haris pula. Siapa ni? Siapa yang kali ni? Siti apa? Okey, amalan menyimpan tabungan di akaun bank juga merupakan satu inisiatif yang efektif. Efektif tu maknanya berkesan. Alamak, muka cikgu blur pula. Berkesan. Efektif tu berkesan. Bagi memastikan wang tersebut terjaga dan simpan dengan selamatnya. So, inilah dia jawapannya. Okey, jawapan ni kamu kena salin daripada subjek sampai titik. Faham? Jangan ambil separuh-separuh. Ambil penuh-penuh. Kalau ambil jawapan separuh jalan, maka kamu pun kosong. Faham Apa yang cikgu highlightkan ni, salin semua. Jelas? Kering-kering. Jelas Jawapan dalam bahan ni ambil semua. Salin penuh, salin sampai titik. Selagi tak jumpa titik, selagi tu kamu salin je. Okey, ni taklimat daripada JPN ni. Kenapa ada budak tak dapat skor, tak dapat markah penuh? Sebab dia salin sampai ni. Amalan menyimpan tabungan akaun bank juga bukan satu inisiatif yang efektif. Titik. Sampai sini je. Dia tak salin sampai selamatnya, maka kosong. Okey. Ingat exam bulan 6 ni salin sampai titik. Bagus. Okey, tengok bahan 2 pula. Bahan 1 tadi kita simpan duit dekat bank. Supaya duit kita selamat. Bahan 2 apa dia? Garis je, garis. Dapat cuba tunggu. Allahu Akbar. Hedi Nur Arman. Jumpa tak Hedi Nur Arman? Cara menyimpan duit dengan selamat. Ya, Amar dapat jawapan. Thank you, Amar. Amar. Jawapan Amar betul, tapi dia sama macam kat atas. Dekat atas pun bank juga, Amar. Selain bank apa dia? Ya, boleh. Simpanan dalam bentuk insurans. Boleh lakukan oleh remaja sebagai perlindungan daripada masa kecemasan sebagai simpanan jangka masa panjang. Okey. Jelas Salinlah sampai titik. Okey. Yang paling penting, kepala soalan kena tulis. Cara berkesan untuk menyimpan wang yang paling selamat ialah salin balik isi tadi. Bahan 1 dan bahan 2. Okey, faham tak soalan 2 semua? Okey. Faham? Faham tak? Okey, bahagi soalan pemahaman lah yang boleh menyumbang banyak markah kat kamu tau. Kalau soalan apa ni tata bahasa, ahli bahasa Melayu klasik tu kan, susah sikit nak jawab. Tapi kalau soalan ni kamu baca, faham, boleh jawab. Okey, soalan ketiga pula. Ni soalan kebat jawab sendiri. Golongan remaja disarankan untuk merancang kewangan dengan baiknya
Pada pendapat anda, apakah peranan pelbagai pihak untuk memupuk amalan menabung dalam kalangan murid? Okey, salin balik. Antara peranan pelbagai pihak untuk memupuk amalan menabung dalam kalangan murid ialah tambah antara Antara peranan pelbagai pihak untuk memupuk amalan menabung dalam kalangan murid ialah kamu kena faham soalan tau. Dia kata apa tau? Pelbagai pihak. Maknanya dia nak banyak pihak. Siapakah pihak yang terlibat untuk pupuk amalan menabung dalam kalangan murid? Pihak apa? Komen sikit. Pihak sekolah, bagus Syarvin. Lagi. Media massa, kerajaan. Apa lagi? Ibu bapa boleh. KPM tu kerajaan. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia boleh. Masyarakat. Ataupun peranan paling senang, peranan diri sendiri. Okey. Kalau Syarvin jawab peranan ibu bapa je semua kan. Syarvin buat 2 isi kan. Dua-dua isi pasal ibu bapa. Jadi cikgu potong 1 isi Syarvin. Sebab dalam soalan dia nak pelbagai pihak. Dia nak banyak pihak. Bukan dia nak satu pihak je, faham? So buatlah. Peranan pertama tu ibu bapa, peranan kedua sekolah. Peranan ketiga buatlah media massa macam tu. Kena faham soalan betul-betul. Soalan pemahaman ni nak dapat markah senang. Nak hilang markah pun senang. So jangan cuai. Baik. Jadi semua boleh respon dekat Padlet ni. Okey, respon dekat Padlet. Seorang bagi satu jawapan je. Boleh? Apa dia peranan pelbagai pihak untuk memupuk amalan menabung dalam kalangan murid? Buat apa, kerajaan buat apa, sekolah buat apa. Okey, boleh start sekarang. Ni respon kat Padlet Padlet. Okey, pihak kerajaan. Kena panjang tau. Pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen apa? Kempen amalan menabung untuk menarik minat murid supaya menyimpan wang. Macam tu Ibu bapa hendaklah mengajar anak-anak tentang kepentingan
menabung. Tentang kepentingan amalan menabung. Okey, anak-anak tu kata ganda tau. Kata ganda kena ada tanda sempang. Kelas jangan lupa respon nama Siapa yang buat ni respon nama. Okay, boleh edit sekarang yang ni, yang dua ni. Siapa yang tulis? Peranan yang paling senang tulis sekolah. Ibu bapa perlu mengajar anak mereka tentang cara untuk mengamalkan menabung supaya mereka dapat mengikut, bukan mengikut, mengamalkan amalan menabung sejak kecil. Tak payah panjang sangat. Sejak kecil dah cukup. Okey, ialah Haris. Puan Haris, ingat lepas ialah kena ada subjek, kena ada frasa nama. Ialah ibu bapa haruslah memberikan pendedahan awal mengenai amalan menabung, amalan murid, amalan menabung kepada murid tu kita ubahlah dalam konteks anak-anak kepada anak-anak agar untuk mengamalkan amalan menabung sejak dini, sejak di bangku persekolahan. Tak apa. Hana. Okey, Hana betul. Okey, Hani Mistika betul. Zafran. Supaya anak-anak generasi kini berminat untuk menyimpan wang. Bagus. Okey, selesai. Senang kan? Rafiq.
Gaya hidup menabung dan mengamalkan amalan menabung ke gaya hidup. Untuk menciptakan untuk menjamin. Untuk menjamin kehidupan yang cerah. Untuk menjamin masa hadapan yang cerah. Cukup. Okey, Rafiq, bagus. Okey, sambung soalan terakhir Yang tengah typing lah buat typing ni saya tembak. Okey, kalau soalan keempat ni dia biasa dia akan bagi situasi tau. Lepas tu dia minta kita ni bayangkan kita ni berada kat situasi tersebut. Contoh macam ni. Sebagai seorang remaja berwawasan, anda telah bercadang untuk membuat perancangan pada masa hadapan anda. Pilih satu bentuk simpanan yang akan anda pilih. Sama ada simpanan di akaun bank, pelaburan skim amanah, atau simpanan secara insurans dan berikan alasan pilihan anda tersebut. Contoh kan macam ni. Hafi. Hafi kena pilih nak simpan duit dekat bank ataupun nak simpan duit dekat nak melabur dekat skim amanah ataupun nak simpan dekat insurans. Kalau cikgu lah. Okey. Cikgu buat macam mana Sebagai seorang remaja wawasan, saya akan cikgu saya akan menyimpan wang di dalam skim pelaburan. Saya akan menyimpan wang dalam skim pelaburan kerana saya boleh menikmati dividen pada setiap tahun. Kalau kita simpan duit dekat ASNB, KWSP, tabung haji, KAPB, kita dapat dividen setiap tahun. Tapi kalau kamu melabur dekat bursa saham, kan? Kamu boleh dapat dividen setiap hari boleh, setiap minggu boleh, setiap bulan boleh. Tapi susah sikit lah. Dia ada risiko tinggi. Risiko kerugian dia sangat tinggi. Tapi keuntungan dia besar. Tapi kalau kamu jenis tak pandai main pelaburan, tak pandai buat investment, melaburlah dekat 4 unit saham ni. ASB ke, KWSP ke, tabung haji ke, KAPB. Dan cikgu pun cikgu simpan dekat ASB je. Tak berani buat pelaburan dekat tempat lain. Okey, jelas semua? Okey, cuba jawab. Komen dekat chat. Kat chat, komen dekat Padlet. Mungkin kamu susah sikit jawab sebab kamu belum lagi ada pengalaman untuk menyimpan wang dekat unit saham ke, insurans ke kan. Ini lebih kepada orang dewasa fahamlah kan. Tapi kalau kamu banyak baca, kamu tahu je. Dalam buku teks ada kan pasal pelaburan. Melabur dekat unit saham atau pelaburan dalam bentuk emas, pelaburan dalam bentuk hartanah. Dalam buku teks ada. Tak silap cikgu, buku teks tingkatan 5. Oh, lupa kamu form 4. Buku teks form 5 ada. Siapa nak cuba? Ada tak? Ada yang cuba. Apa je tunggu.
Ada tak yang nak cuba melalui mic? Buka mic, cakap ke, bagi pendapat? Jangan malu-malu. Allahu Akbar. Kelas, siapa yang dah respon soalan 4 bagi tahu cikgu tak tengok. Cikgu tengok yang ni je soalan ni. Um, Kelas, siapa yang tengah jawab soalan 4? Oh, ramai-ramai. Okay. Sebab kalau kamu tak jawab, cikgu nak jawab kan? Sebab cikgu nak try satu lagi soalan. Soalan tu cikgu nak jawab soalan kebat je. Cikgu nak pesan sikit dalam kalau kamu nak skor bahasa Melayu ni, kamu kena rajin membaca buku tau. Paling senang baca je buku teks form 4 tu. Sebab dalam buku teks form 4 tu banyak tema kan. Tema pasal kesihatan, pasal kewangan, apa lagi, perindustrian, teknologi. Baca buku teks. Sebab apa, bila baca buku teks tu, itu banyak bantu kamu dari segi penulisan karangan, ujian bertutur. Kalau kamu tak baca, kamu tak ada knowledge. Macam mana kamu nak bercakap? Ataupun macam mana kamu nak menulis? Tak ada idea. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Cikgu sedih juga tak dapat tarawih ni. Okey, tak apa, tak apa. Ada yang dah jawab ah? Macam makin kurang jawapan ni. Okey, Jamal Sarah ni. Okey, Jamal Sarah betul. Kita apalah. Tak apa, teruskan tulis apa? Teruskan tulis. Okey, apa lagi? Contohlah kalau kau pilih apa lagi hartanah. Hartanah dia. Bank. Saya akan menyimpan wang di bank. Okey, tapi kelas. Kalau kamu pilih skim pelaburan, ketiga-tiga isi tu kena ambil skim pelaburan tau. Faham? Kamu janganlah ambil pertama pelaburan, yang kedua bank, yang ketiga insurans, jangan. Sebab dia nak pilih satu je. Okey, ini cikgu bagi jawapan yang lain lah. Sebab nak tunjuk contoh lah kan. Saya akan menyimpan wang di bank kerana yang ni boleh ambil jawapan kat yang ni. Mana ni? Ni. Boleh copy paste kan? Nampak?
Ni satu rezeki lah untuk kamu kan. Ada setengah jawapan dalam bahan ada. Sebab apa sebab suka semangat duit kat bank? Sebab duit tu selamat lah. Okay, kalau insurans ada insurans. Ni insurans. Simpanan dalam bentuk insurans juga bukan remaja sebagai perlindungan pada masa kecemasan dan sebagai simpanan jangka masa panjang kesan. Nampak? Dalam bahan pun ada jawapan. Senang saja. Okey, tak apalah. Jelas? Jadi masa yang ada ni cikgu nak latih kamu jawab soalan kebat je. Okey, sebelum tu kena baca juga ni. Siapa nak baca ni bahan satu? Sebab kalau tak baca bahan satu ni kamu tak boleh jawab soalan kebat. Siapa nak baca? Tu tak dengar suara perempuan hari ni. Aisyah ada Aisyah. Aisyah Insyirah. Allahu Akbar. Okey, Aisyah boleh baca tak Aisyah? My unavailable. Hani Mastika? Boleh? Boleh dengar tak? Boleh. Bagus. Okey, boleh mulakan bacaan. Seiring dengan perkembangan teknologi globalisasi pada hari ini, penggunaan drone menjadi pilihan dalam pelaksanaan aktiviti penyelidikan dan pengurusan perhutanan. Drone atau pesawat tanpa pemandu ialah pesawat tanpa juruterbang yang dikawal dari jauh oleh juruterbang. Sama ada juruterbang ini berada di stesen kawalan atau UAV diterbangkan secara automatik berdasarkan penerbangan praprogram yang dirancang. Dua jenis UAV yang boleh digunakan untuk satu-satu misi iaitu jenis pelbagai rotor dan sayap kekal. Bagi aktiviti pemantauan hutan yang luas, drone jenis sayap akan digunakan. Drone jenis ini mampu bergerak jauh dan tempoh penerbangannya lama. Walau bagaimanapun, ada juga kekalangan tentang penggunaan drone jenis ini dalam aktiviti pemantauan kawasan hutan kerana drone ini memerlukan kawasan untuk melepas dan mendarat. Namun drone ialah fenomena baru dalam sektor perhutanan negara. Okey dah. Bagus Hani Mastika. Baik, bahan satu ni dia cerita pasal teknologi drone. Dia beritahu drone digunakan untuk memantau aktiviti penyelidikan dan pengurusan perhutanan. Okay, apa lagi? Lepas tu, teknologi drone sekarang dah semakin canggih. Dulu drone ni kita kawal secara manual oleh manusia. Tapi sekarang ni drone dia boleh terbang kita panggil apa tanpa kawalan. Sebab kita dah programkan dia macam ni kan dia kata kan. Dia maknanya diterbangkan secara automatik berdasarkan penerbangan program yang dirancang. Contoh macam LRT LRT kan tak ada pemandu kan, betul tak? Sebab dia telah diprogramkan. Kalau macam ATS ada pemandu. Okay. Rotor ni apa dia? Rotor tu dia macam dynamo yang berputar tu, ada bilah. Okay, lepas tu diorang gunakan untuk memantau hutan. Apa lagi? Itu je lah. So digunakan untuk sektor perhutanan negara. Sebab hutan sekarang ni memang kena pantau. Lagi-lagi sudah simpan. Sebab 4 tahun lepas kan ada apa ni? Petani dia pergi tanam durian musang king lah dekat hutan simpan. Dia tanam durian musang king.
Dia orang Cina dekat Pahang tu. Suka hati dia je. Tu pentingnya drone. Drone ni dia akan pantau dan simpan. Mahal. Dia drone ni ada jenis-jenis dia, mahal. Tapi kalau drone yang apa ni, yang ada programming ni, mahal lah. Kalau drone yang kita gunakan untuk yang kita boleh kontrol tu murah sikit lah. Tapi kalau drone yang digunakan dalam industri filem tu mahal lah. Kalau nak buat filem kan dulu kan nak ambil apa gambar daripada bawah, view daripada bawah. View daripada bawah, view daripada atas. Kena guna helikopter kan dulu. Ataupun private jet kan. Sekarang tak, pakai drone je. Ya, betul. Kak Im budak sekolah teknik ke? Ke sekolah vocational? Macam banyak tahu. Okey. Ush, kecepatnya masa lalu. Ya Allah. Okey, bahan 2. Tak apalah, cikgu baca tak sempat lah. Asal pihak kerajaan sekarang adalah untuk melahirkan para petani moden yang tidak lagi menggunakan cangkul, kerbau dan amalan tradisional yang lain. Sebaliknya, negara kita ingin melahirkan golongan petani yang lebih efektif. Petani moden yang dimaksudkan iaitu perkaitan antara tenaga kerja petani dengan penggunaan teknologi terkini seperti drone. Drone digunakan untuk menyiram tanaman, menabur anak benih, menyebar racun serangga serta mengukur kapasiti kawasan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sentiasa memandang serius transformasi ini. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi juga mengatakan kerajaan berusaha memperluas inovasi. Okey, macam ni. Dia nak bagi tahu bahawa bila wujudnya teknologi drone, dia dapat memudahkan petani untuk bertani. Dulu kalau kita nak buat batas ke, kita guna cangkul. Nak menebas guna cangkul kan. Nak membajak sawah guna kerbau. Lambatlah kan. Sekarang ni bila ada drone senang. Nak siram tanaman guna drone. Tabur anak benih pun guna drone. Sebar racun serangga pun guna drone. Kan? Dulu yang buat kerja-kerja ni semua manusia kan. Bila ada drone, dia boleh menjimatkan tenaga kerja. Boleh menjimatkan duit. So tak payah lagi nak upah orang untuk pergi racun racun tanam sebar racun ke, nak tanam benih ke, nak siram tanaman ke, tak payah dah. Tapi ada kesan negatif dia. Kadar pengangguran semakin tinggi. Sebab tenaga manusia tak lagi digunakan. Okey. Alamak, 10 minit lagi. Tak apalah. Okay, terus soalan kebat. Ada. Nanti cikgu bagi Penggunaan teknologi drone dalam pelbagai bidang memberikan kebaikan kepada masyarakat dan negara. Pada pendapat anda, apakah kebaikan penggunaan drone dalam sektor pertanian? So, jawablah. Kebaikan penggunaan drone dalam sektor pertanian ialah... Okay, kelas boleh respon dekat Padlet. Rafiq dah jawab. Okey, boleh jawab dekat Padlet ambil gambar jap. Cikgu nak baca komen.
Okey dah. Okey, saya akan berpilih. Okey, Rafiq betulkan. Saya akan memilih simpanan secara insurans kerana tak sesuai masukkan peribahasa. Sekiranya kerana jika saya terlibat dalam kemalangan saya okey, macam inilah, senang. Kerana saya boleh mendapatkan rawatan daripada hospital swasta. Rawatan daripada hospital swasta dengan kadar yang segera. Kan, kalau kamu pergi kerajaan lambat. Okey, ini kurang tepat tau. Contoh Rafiq, baru-baru ni cikgu beritahu dah kot. Cikgu Cirit Birit. Cikgu masuk wad dekat hospital kerajaan. Tunggu 2 jam. Bayangkan 2 jam cikgu tunggu baru boleh masuk. Last week cikgu beritahu kot. Kalau kamu pergi swasta, kejap je. Register dah masuk. Sebab apa? Kos hospital, kos rawatan dekat klinik swasta, hospital swasta mahal lah. Pada pendapat saya, okey, Kak M. Hadi yang buat macam ni tau. Buat macam ni. Pada pendapat saya, kebaikan penggunaan drone dalam sektor pertanian ialah kebaikan penggunaan drone dalam sektor pertanian ialah sebab jawapan Kak ini macam forum tau. Ialah direct je. Ialah petani bukan syarikat pertanian dan institut pertanian. Institut pertanian boleh menggunakan je senang. Boleh menggunakan drone untuk proses pembenihan pokok. Ini adalah proses pembenihan pokok. Untuk proses pembenihan pokok. Untuk proses penyemaian. Pembenihan pokok. Boleh lah proses pembenihan pokok. Okey, Kak Im.
huraian macam ni tak payah. Betul ni, tapi tak ada markah. Ini tau tak ada markah. So KM kena bagi isi lain pula. Macam soalan kebat ni dia tak ambil huraian, dia kena ambil isi lain. Contoh seterusnya. Apa dia? Contohnya penggunaan drone boleh menjimatkan kos pertanian. Kos pertanian seperti apa? Seperti kos upah. Kos upah pekerja dan sebagainya. Macam kita nak minta upah dia nak buat batas ke, nak meracun ke kan, semua kena pakai duit. Tapi kalau ada drone tak payahlah. Poin pendapat saya kebaikan penggunaan drone dalam sektor pertanian ialah drone dapat mengurangkan daya beban petani yang agak menimpang. Menimpang. Dapat mengurangkan daya beban, dapat mengurangkan beban petani Okey, kamu nak bagi tahu bila ada teknologi drone dapat meringankan beban kan? Mana dia tak perlulah supaya nak gunakan tenaga dia kan? Dapat mengurangkan beban ke petani. Dapat mengurangkan beban ke petani. Dari segi tenaga kerja macam tu. Seterusnya, drone juga dapat ditingkatkan. Bukan ditingkatkan, dapat meningkatkan. Proses pertanian. Dapat meningkatkan proses pertanian. Hasil pertanian. Dapat meningkatkan hasil pertanian. Dengan apa yang kena lancar. Dapat meningkatkan hasil pertanian. Dengan lebih efektif. Dah selesai. Contoh kalau kita tak gunakan drone, mungkin lambatlah kita nak semai benih tu kan. Mungkin ambil masa 1 minggu. Tapi kalau kita gunakan drone dalam masa beberapa jam dia siap. So lebih efektif lah, lebih berkesan. Hasil pertanian pun akan lebih meningkat. Okey. Baik, jadi itulah dia teknik untuk menjawab soalan pemahaman umum. Okey, semua jelas lah semua? Okey? Okey, faham tak semua? Okey, alhamdulillah. Jadi kita tangguh kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lepas raya.
So, kesempatan ini cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. So, kita jumpa lagi minggu. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye. Terima kasih cikgu. Selamat, Selamat sahur, selamat raya. selamat bermoreh.